Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam video pembelajaran Pendidikan Islam tahun 2. InsyaAllah pada kali ini kita akan mempelajari satu tajuk dalam bidang adab yang bertajuk Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahagian yang kedua. Baiklah, mari kita lihat apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, murid-murid dapat mengaplikasikan adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Yang kedua, murid-murid dapat merumuskan kepentingan mengamalkan adab-adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Cara kita mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengamalkan segala sunnah-sunnahnya, daripada sekecil-sekecil sunnah sehinggalah sebesar-besar sunnah. Jadi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan saya ketika di rumah? Yang pertama, kita akan mentaati dan menolong ibu bapa setiap masa. Yang kedua, kita akan menjaga kebersihan diri, pakaian dan sekitar rumah. Yang ketiga, kita dapat menghormati saudara mara dan jiran tetangga kita. Di sekolah juga kita dapat mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara mentaati dan mengasihi guru-guru dan berbuat baik kepada rakan-rakan kita. Yang kedua, kita dapat menjaga kebersihan kelas dan persekitaran sekolah. Dan yang ketiga, kita perlulah mematuhi peraturan-peraturan sekolah. Begitu juga semasa di kantin, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan saya. Yang pertama, kita perlu mengamalkan adab-adab makan mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sebelum makan, semasa makan sehinggalah selepas makan. Dan yang kedua, kita perlu menjaga kebersihan kantin. Bagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan saya di Padang atau di mana-mana sahaja kita berada? Yang pertama, kita perlulah menutup aurat dengan sempurna dan tidak memakai seluar pendek. Yang kedua, kita perlu menjaga adab-adab ketika bersukan, iaitu jangan bergaduh, menang kalah adat pertandingan. Yang penting kita rasa enjoy ketika kita melakukan sukan. Begitu juga semasa kita di masjid, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dalam kehidupan saya. Yang pertama, kita perlulah menjaga adab-adab ketika di masjid, sebelum memasuki masjid, semasa di dalam masjid dan ketika di luar masjid. Yang kedua, kita perlu mengamalkan setiap adab masjid. Walaupun kita tidak dapat melakukan semua, tetapi jangan tinggal semua. Dan kita perlulah duduk dengan sopan dan tidak membuat bising. Dan yang pasti harus kita lakukan adalah membanyakkan membaca Al-Quran dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam masjid. Mari pula kita lihat kepentingan mengamalkan adab mengasihi Rasulullah yang memberi kesan kepada diri kita. Yang pertama, kita akan lebih mengenali peribadi sallallahu alaihi wasallam dengan lebih mendalam. Yang kedua, kita
kita akan dapat merasai kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak berkorban untuk kita, dan cinta kita akan terus mekar dan bertambah. Seterusnya, kita sentiasa meneladani akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam dalam setiap tindak tanduk kita dalam kehidupan seharian. Seterusnya, kita insya-Allah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala setiap waktu dan mendapat syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam ketika di padang mahsyar. Dan yang terakhir, insya-Allah kita akan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Baiklah, untuk kesimpulan dan rumusan daripada pembelajaran kita daripada sesi yang pertama dan yang kedua, kita hendaklah meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengenali peribadi baginda yang agung. Kita perlu ingat bahawa kejayaan kita sebagai seorang manusia hanya ada dalam agama. Sejauh mana kita dapat taat perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sekadar itu saja perkongsian video pembelajaran kali ini. Semoga ianya memberi manfaat. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk juga datang daripada Allah Subhanahu wa taala atas kelemahan diri saya sendiri. Sekiranya ada apa-apa persoalan, boleh tanya kepada guru-guru pendidikan Islam dan juga boleh tanya kepada saya. Dan saya akhiri dengan jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.